Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang telah beriman, mereka itu peliharalah diri mereka dan ahli keluarga mereka daripada kena bakaran api neraka, yang mana api neraka itu bahan bakarannya daripada batu-batu yang disembah oleh manusia sebagai berhala ketika mana di dunia. Dan yang menjaga neraka itu ialah malaikat-malaikat yang bersangatan bengis, tidak reti nak nerhaka pada Allah Ta'ala. Mereka itu mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sadaqallahu maulanal azim. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, ayat yang membaca tadi itu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah. Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang didakwa khas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ya Tuhan, beri kepada Abdullah bin Abbas ni kefahaman pada agama dan takwil pada agama. Maka bila sahabat Nabi tanya, ya Abdullah, apakah makna qu anfusakum wa ahlikum nar? Pelihara, wiqayah, jaga, pelihara diri kalian dan ahli keluarga kalian daripada kena bakaran api neraka. Lalu jawab Abdullah bin Abbas, artinya ialah faqihuhum fid din. Berikan kefahaman agama kepada diri kamu dan pada mereka ahli keluarga kamu. Itulah maksud dengan kata pelihara daripada kena bakaran api neraka. Jadi tanggungjawab menjaga agama ialah tanggungjawab di atas tiap-tiap kita masing-masing. Secara autoriti memanglah ketua bagi agama seumpama negara kita ni ialah sultan raja. Nah, tapi bukanlah kita kata dah sultan ada dah ke, raja ada dah, dia lah tanggungjawab jaga agama kita. Pas maya beg kita semua dia kena jaga belakang dah dia. Dia ke mana tu kena turun di rumah. Semaya nah. Tu tak orang. Nyanyi lagu tu. Itu secara autoriti dalam kenegaraan, ya, ketua agama, sultan raja, di bawahnya ada majlis agama, jabatan agama. Tapi kalau kita mati, bukan akhir itu tetap akhirnya kita. Nah, dan kita tu tak boleh jawab, tanya saya pasal apa? Saya bukan ketua agama pula. Saya mekanik kok, engineer. Tanya raja lah, tanya sultan. Tak boleh gitu. Kerana agama tu sendiri ialah wad'un ilahiyun, hantaran dibangsakan daripada Tuhan untuk kita hamba beramal bagi mencapai kebahagiaan yang sejati. Gapo dia tu hantaran yang bangsa ketuhanan, wad'un ilahiyun, iaitu khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafi. Nah, firman-firman Allah, suruhan dan larangan Allah yang berhubung kait dengan perbuatan kita mukallaf. Ini perbuatan kita tu ada gerak dan ada dia. Tak gitu. Tak sunyi daripada gerak dan dia.
Maka setiap daripada perbuatan kita, gerak atau diam, itu mempunyai hukum. Terkadangnya wajib, terkadang yang haram, terkadang yang makruh, terkadang yang sunat. Itu. Tak ada satu detik kita tu terpisah daripada hukum. Melainkan kita tu bukan lagi mukallaf. Apa mukallaf? Mukallaf ni orang yang diberati dengan hukum syarak taklifi tadi. Nah, apa hukum syarak taklifi? Yani ma fihi kulfatun. Hukum yang ada padanya itu keberatan, berat. Nah, contoh seperti semaya 5 waktu, berat. Bukan yang nak subuh 2 rakaat je. Tapi ramai mana tak semaya subuh. Nah, hok body besar-besar, hok sada-sada boleh hakak berat tu kan. Nak akak selimut tak sampai sekilo tu tak gerak. Kalau tanpa taufik daripada Allah Taala. Kan gitu. Jadi berat. Wajib berat. Karena wajib itu dengan makna talabul fi'li talaban jaziman. Syarak untuk kita perbuat akan sebagai tuntut yang putus. Bagaimana putus? Yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dijanji syurga, pahala syurga kerana kita mengerjakannya dengan ikhlas. Kalau tak ikhlas tak apa ke? Nah, dengan ikhlas. Ikhlas tu tengok martabat masing-masing lah. Jangan kita nak kejar ikhlas mukhlasi tu jawabnya tak beramal semua kita. Nah, pakai baju tu biar sesuai dengan tubuh saiz kita. Kita ikhlas mukhlisi, usahakan ikhlas mukhlisi. Karena ikhlas ni ada 2. Ada ikhlas mukhlisin, ada ikhlas mukhlasin. Ikhlas mukhlisin tu yang difardukan di atas kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Tidak diperintah kita tu beramal ibadat melainkan dengan ikhlas. Ikhlas mukhlisin ni ikhlas kita berusaha mujahadah dalam hati kita lawan kalau ada ghairullah selain daripada Allah janji syurga pahala ada selain pada tu mana nak tunjuk ke orang. Nah, riak dia panggil ataupun nak rasa diri hebat, ada tujuan ghayah yang selain daripada rajaan li thawabillah wa khaufan an iqabillah, harap pada pahala daripada janji baik Allah, takut daripada janji seksa Allah Ta'ala. Itu ikhlas mukhlisi. Ada tu tak apa dah. Kalau ikhlas mukhlasi tu 100% mesti kerana Allah bulat. Tidak ada ghairullah selain daripada Allah. Jawab dia tak semaya gitu. Tak semaya Allah pak mari wujud, pak mari riak. Balik rumah tidur. Nyaya lagu tu. Nah, jadi pakai baju tu mengikut saiz kita. Kita ikhlas mukhlisi, kita usaha sehingga Allah melicinkan hati. Itu dia panggil ikhlas mukhlasi. Ikhlas mukhlasi itu tinggi, martabat ikhlas yang paling tinggi, yang syaitan sendiri kata aku tak mampu nak menyesal. Nah, bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dengan keagungan engkau, demi keagungan engkau itu, yang kata iblis, aku akan menyesat ke sekalian anak cucu cicit anda, melainkan hamba engkau yang engkau pelicingkan hati dia. Itu ikhlas mukhlas. Itu sudah tinggi. Kalau kita nak buat amal tu start di tingkatan ni selalu kalau mengaji sekolah kan. Kata 1 tak masuk, nak masuk universiti selalu. Apa kerah jawab dia? Dia kena ikut tangga step by step. Itu. Wa yu'aqabu ala tarki, dan dijanji seksa kalau kita meninggalkannya. Tak ada kena seksa selalu. Dijanji seksa, tengok orang tak pergi Jumaat, mana kena seksa? Perut bucik molek-molek, duk makan nasi kedai, relax, tak ada apa-apa, kata mana kena seksa? Ya, tak kena seksa sekarang, tapi masuk dalam janji seksa. Maka berat tak wajib? Berat. Sunat berat juga. Karena ada tuntutan, talabul fi'li. Syarat tuntut kita buat. Jadi bukan sunat ni buat tak apa, tak buat tak apa, tu bukan sunat. Lepas tu dia panggil perkara harus, mubah. Sunat ni kena buat, syarat suruh kita buat. Tapi suruhannya bi ghairi jazimin, dengan ketiadaan putus. Artinya kalau kita buat dengan ikhlas dapat pahala. Kalau kita tidak buat tapi kita tu tidak menghina-hina, tidak memandang lekeh. Jangan kata sunat jah, jangan jah. Nah, atau mana tak sembahyang sunat? Sunat jah, jangan. Sunat ni nah.
Apa tak semaya? Sunat. Kira aku malah. Tak apa tu, tak berdosa tu. Nah. Itu dipanggil sunat. Berat tak? Berat. Bukan berat-berat. Mari awal masjid. Sunat. Duduk di soh yang pertama. Sunat. Tapi lama mana? Mari lewat. Cuma seorang ni alhamdulillah mari awal juga. Tapi bukan sebab soh pertama, sebab ada nasi belakang. Alhamdulillah dah. Boleh kurang mari awal juga masjid. Dah ni. Nak mari Jumaat. Jadi ni orang panggil hukum taklifi syarak. Inilah dipanggil agama, dan dia tak terpisah daripada gerak diam kita. Contoh kita kata bunyaza. Bunyaza Jumaat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila disuruh, mana bunyaza, yang menyeru kalian tu kepada semaya hari Jumaat, semaya Jumaat lah maksudnya. Fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian kepada sembahyang. Zikrillah itu kepada sembahyang. Karena sembahyang ni hikmat yang terbesarnya supaya kita ingat Tuhan. Aqimis sholata li dzikri, dirikan sembahyang untuk ingat kepada aku. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggal orang panggil jual beli itu segera pergi sembahyang. Jadi bila bunyi bang, hukumnya kita tinggal segala kerja kita tu wajib. Gerak pergi tu wajib. Diam tak pergi lagi, duk menega lagi, dengan tidak niat aku nak pergi sembahyang Jumaat. Kalau dia niat apalah. Dah. Diam duk main urusan jual beli lagi. Nego lagi, lambat lagi komak tu. Tak ada niat nak pergi. Dosa haram. Tu jaga-jaga. Tidak Jumaat sajalah, sembahyang gapo begitu. Bunyi bel tu pak niat selalu. Sudah makan nasi 3 pinggir nak pergi sembahyang. Tak apa. Dah. Kalau mati celah duduk tengah makan nasi itu, tak dihukum meninggalkan sembahyang. Sebab ada niat tadi. Niatul mukmin khairum min amalih. Niat orang mukmin itu lebih baik daripada perbuatan dia. Tapi kalau tak ada niat, orang beda zahir rasa, tu duk mamuh lagi, punya lagi, makan nambah lagi. Tak ada niat kata aku ni lepas makan ni nak pergi sembahyang, aku nak sembahyang lepas makan. Tak ada lagu tu. Makan semakan atau mesyuarat menega-meneganya. Meeting semiti-mitinya. Mati celah tu, mati dengan tak sembahyang. Haram. Maka punya ketika mana kita tu pisah dengan hukum agama? Tak ada. Senantiasa ada hukum wajib, sunat, haram, makruh. Kalau kita tak tahu apa hukum perbuatan ni, apa hukum kita bergerak pergi, apa hukum kita diam tidak pergi, maka bagaimana kita nak jaga agama? Maka sebab tu tanggungjawab jaga agama ni bukan semata-mata jabatan agama, majlis agama. Bahkan kita sendirinya wajib jaga agama kita. Bagaimana jaga agama? Semangat agama semata-mata tak jadi. Karena dinuna bunyanu 'alal ilmi la 'ala munasabatil aqli. Agama kita tu dibina di atas ilmu. Sebab tu orang buat kajian betapa hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tali sendiri. Bagaimana seorang yang muncul di tengah-tengah bangsa yang sempurna kejahilannya. Jahiliyah kan? Jahiliyah. Mana bangsa yang bodoh, yang sempurna kebodohannya. Sempurna. Bodoh dia tu sempurna malah. Lalu mengubah bangsa yang sempurna kebodohannya menjadi bangsa yang penuh dengan keilmuan, bahkan membina tamadun yang sangat hebat. Kenapa? Karena agama ni dibina di atas ilmu, bukan di atas munasabah akal semata-mata ataupun emosi yang melampau-lampau, tidak.
Karena itu dalam Quran tu banyak dalam ayat-ayatnya Tuhan suruh afala ta'qilun, afala tatafakkaru. Apa kamu tidak berfikir dengan akal, tidak menggunakan akal fikiran kamu untuk berfikir. Karena agama ni memang agama yang mengangkat tinggi martabat ilmu. Bahkan agama tu sendiri ialah ilmu dah. Maka kalau orang tu dia cintakan agamanya, mempunyai ghirah, semangat untuk memperjuangkan agamanya, tetapi tidak menitik berat tentang ilmu-ilmu agama, maka semangatnya itu bohong, dusta, penipu. Nak dibinakan agama di atas dasar apa dengan semangat semata-mata. Tak jadi. Hanya semata-mata semangat tanpa ilmu, itu boleh ditipu oleh syaitan. Ditipu oleh hawa nafsu dalam beragama. Bagaimana kata Ibn Athaillah, min alamati ittiba'il hawa al-musara'atu min nawafilil khairat wat takasulu 'anil huquqil wajibat. Setengah daripada tanda-tanda orang yang tertipu dengan hawa nafsunya di dalam beragama. Dia beragama, semangat agama, tetapi sebenarnya kena tipu di hawa nafsu dia, maghrurin dia bang. Orang yang tertipu daya. Bagaimana? Al-musara'atu min nawafilil khairat. Bersegera dia pada benda yang sunat. Benda sunat yang berakhir, suka sungguh. Tapi wattakasulu 'anil huquqil wajibat. Segan malah untuk menunaikan perkara-perkara yang wajib. Mana perkara yang wajib? Contoh kita kata, kita nak baca Quran, wajib dengan betul. Warattilil Qur'ana tartila. Tartilkan bacaan Quran kamu akan sebagai tartil. Artinya baca Quran mesti kena tajwid. Tajwiduhu fardun kama sholati wa inkaruhu kufrun, kata ulama. Baca Quran dengan betul, makhraj huruf, sifat huruf, wakah, wasal, ibtidak, dengung, gapo, mak lazim, mak wajib, gapo ni? Wajib sebagaimana hukumnya wajib semaya 5 waktu. Ingkar kewajiban membaca Quran dengan betul tajwid itu kufur sebagaimana ingkar semaya kewajiban semaya 5 waktu. Lani kan? Kama ke orang berakhir baca tabarakallazi surah Al-Mulk lepas Isyak. Bagus lah. Ya sebenarnya surah Al-Mulk tu sebelum tidur, bukan lepas Isyak. Tapi oleh kerana kita ni sebelum tidur tak ada lah bola ke gapo dekat mata, tak ada Al-Mulk dah lah. Kalau kita lemah iman ni, maka kita pun buat baca ramai-ramai. Tak apalah, tak ada hal lah. Mau kita lemah, insan lemah macam mana? Bagus tu, kita nak kejar orang panggil kelebihan baca surah Al-Mulk. Tapi kalau baca tabarakalladzi tak jadi. Tebuk tak betul, makhraj tak betul. Itu termasuk fal Qur'an ya rubba qari lil Qur'an fal Qur'an ya ramai orang baca Quran tapi Quran melaknatinya. Satu daripada sebab ialah baca dengan tidak betul, atau baca betul tapi tidak memahami makna, atau faham makna, boleh mengajar orang, boleh ceramah orang, tapi diri sendiri tidak tatbik, tidak laksana. Berat juga tu. Orang ni berat. Orang ni berat lagi. Wa alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli abadil watan. Orang alim yang tidak beramal dengan ilmu dia dibakar dan neraka oleh Allah Taala sebelum si kafir penyembah berhala. Berat lagi. Maka tak dapat tidak. Tanggungjawab kita menjaga agama, pertama sekali kita sendiri kena mengaji agama. Jangan mengaji agama tu suka-suka hati kita. Saya tak minat mana ilmu ni ustaz. Kalau ilmu ni saya minat. Ia bukan ilmu fizik, kimia, biologi. Kita boleh pilih nak sains tulen ke, nak sains separuh sekerat ke. Bukan. Kalau tu tak apa, fardu kifayah kita boleh pilih. Saya minat ilmu ni, tak minat ilmu tu. Saya suka mekmuk ke, saya tak suka apa. Ikutlah menata apa mata pelajaran tak ingat dah. Masa sekolah mulanya banyak sangat dah tu ni. Tak apa, tapi kalau hak fardu ain itu tak boleh minat, tak minat. Saya kalau fiqh minat, tapi kalau tauhid tak berapa nak minat mana, tak boleh. Bahkan tauhid itulah hak terpentingnya. Nak sah i'tiqad.
Banyak orang duk mengajar dalam televisyen, oh desing berasa kepala dengar, desing telinga, denyut kepala dengar. Allah. Pada televisyen ni banyak orang duk tengok. Nah, tanyalah ustaz kau berapa? Nya tanya, jawab semata ustaz pun tak ada beda dia pun dia jawab. Nah, jawapan itu terkadangnya membawa kepada bahaya akidah orang awam. Akidah dia kita tak percaya lah. Takut orang dengar tu pegang sebagaimana dia sebut. Mana? Di dalam alam ni tidak semuanya perkara yang berlaku tu ialah kawalan Allah Taala. Sudah. Jadi ada benda bukan Allah Ta'ala yang menjadi gitu. Jadi ada lagi muassir yang memberi bekal fa'il selain daripada Allah Ta'ala. Kapi siapa yang iktikad gitu. Nah, kalau dia kata yang memberi bekal selain daripada Allah itu dengan kudrat yang dijadikan oleh Allah Ta'ala juga, fasik mubtadi'. Jaga. Dia jadi fahaman Mu'tazilah Qadariyah. Nah, itu jaga-jaga tu banyaklah. Maka ilmu fardu ain antara lain ialah ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ilmu tauhid. Itu tak boleh kita kena mengaji, pak kita pula kena ajar anak bini kita. Tak reti kita suruh dia dengan wajib. Tu tanggungjawab tu. Tanggungjawab. Nah. Patu ilmu fiqh. Hak kita nak mengesah ibadat kita, muamalat kita, munakahat kita, wajib kita kena mengaji. Supaya amal ibadat yang kita buat, muamalah yang kita buat kena selari dengan syariat. Gitu. Nah, kemudian semua tadi itu tak jadi apa kalau tidak daripada hati yang ikhlas, bersih daripada segala sifat-sifat mazmumah. Maka tak dapat tidak kena mengaji ilmu tasawuf. Tasawuf ini bukan makna healing, lopak-lopak, itu bukan. Nah, mana tahu segala sifat-sifat yang tak baik, riak, ujub, sum'ah, takabbur, hubbud dunia, hubbul jah, hubbul riyasah. Kita tu jadi mujahadah, lawan takhalli mazmumah, lawan kiki keluar daripada diri kita. Dan tahu sifat yang lawan baginya panggil sifat mahmudah, kita berusaha mujahadah bersepakai dengan sifat tersebut. Itu fardu ain tu. Hak ni tiga ni ya. Kita tu sudah jaga agama. Nah, maka tanggungjawab jaga agama ni ialah tanggungjawab kita. Apalagi kalau orang tu autoriti agama. Nah, pegang jabatan agama, majlis agama, yang sepatutnya fungsinya mempermudahkan urusan-urusan agama. Jangan kata kita ada jabatan agama, majlis agama, tapi orang luar negara kita pun terkejut. Macam susah sangat nak agama di negara kita. Nah, tu dipersulit, bukan dipermudah, diperpayahkan. Itu teruk. Kalau gitu baik tak usah ada. Nah, maka sebab tu orang-orang yang duduk di majlis-majlis agama, jabatan agama, mesti orang ni orang yang berkeahlian dalam mengurus dan mempermudah urusan agama. Nah, kalau diserah kepada bukan ahlinya, maka hancurlah urusan agama kita. Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Bila urusan kerja diuruskan kepada yang bukan ahlinya, maka nantilah kebinasaan. Ya sungguh. Nah, itu habislah, masuklah waktu. 9 minit lagi. 9 minit lagi pada ya. Nah, gapa-gapa. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada siang hari ini dapat manfaat untuk kita bersama, terutama untuk diri yang cakap. Kita sambung pula sikit lagi nanti di dalam khutbah insya-Allah. Tajuk sama sebab dia pilih tajuk tu tajuk mengikut khutbah. Itu dah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.